أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. Maksudnya, kerana apabila telah ditiupkan sangkakala, maka saat yang demikian ialah saat berlakunya hari yang sukar kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah mengelak azabnya. Jangan engkau bimbang wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkanlah aku sahaja dengan orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan anak pinak, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak, serta anak pinak yang ramai, yang sentiasa berada di sisinya. Dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Kemudian ia ingin sangat supaya aku tambahi lagi. Tidak sekali-kali akan ditambahi. Kerana sesungguhnya ia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul kami. Aku akan menyeksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimanalah ia berani mereka-reka yang demikian? Sekali lagi binasalah dia hendaknya. Bagaimana ia berani mereka-reka tuduhan itu? Kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan, jalan-jalan mencaci Al-Quran. Kemudian bukan sekali ia merenung dan memikirkan, jalan-jalan mencaci Al-Quran tetapi gagal. Setelah itu dia memasamkan mukanya, serta ia bertambah masam berkerut. Kemudian ia berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh, serta ia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahli sihir. Ini tidak sekali-kali hanyalah kata-kata rekaan manusia. Disebabkan kekufurannya itu, aku akan masukkan dia ke dalam neraka sakar. Dan apa jalannya engkau dapat tahu kedahsyatan neraka sakar itu? Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Bahagian yang pertama daripada ayat yang dibaca pada hari ini menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala ialah tertuang alat yang ditiup oleh malaikat. Fa idza nuqira fin naqur,
maka apabila ditiupkan sangkakala. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka hari itu adalah hari yang sangat menyukarkan. Ada ulama mengatakan tiup sangkakala yang kedua untuk dibangkitkan manusia. Sangkakala yang pertama meranapkan semuanya, menerbangkan bukit bukau gunung ganang, melonjakkan air laut naik ke darat, bumi pecah, seluruh bumi hancur lebur, matahari dan bintang berterbangan, dibinasakan semuanya. Itu sangkakala yang pertama. Habis mati, tinggal Allah saja, termasuk malaikat. Semua dimatikan oleh Allah. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil, meniup sangkakala yang kedua. Ada ulama mengatakan yang dimaksudkan sangkakala pada ayat ini sangkakala yang kedua. Dibangkitkan manusia dalam ketakutan, dalam keadaan mereka bangun dari tempat masing-masing setelah dijadikan jasad, dimasukkan nyawa. Mereka bangun dan menuju kepada mahsyar. Itu mengikut pendapat yang pertama. Ada pendapat mengatakan itu sangkakala yang pertama. Maksud ayat ini sangkakala yang pertama yang sangat dahsyat. Wallahu a'lam. Yang lebih kuat manusia menyedari betapa dahsyatnya setelah mereka bangun daripada tempat kubur masing-masing. Mereka mengetahui kesukarannya. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang-orang yang kafir tidak mudah, tidak ringan. Tahulah mereka betapa beratnya. Diriwayatkan oleh Abi Hibban. Abi Hibban kata, kami pernah semayang dengan Zurarah bin Awfa, seorang ulama. Bila dia baca ayat fa idza nuqira an-naqur, terus dia jatuh dan mati. Mati terus. Kerana kedahsyatan ayat ini. Kerana iman dia yang lebih, kepercayaan dia yang sungguh. Baca ayat ini saja, fa idza nuqira an-naqur, siapa di sini dia tersungkur dan mati. Zurarah bin Abi Awfa. Itu orang zaman dulu. Zaman tak ada TV, tak ada surat khabar banyak. Mereka baca Quran saja. Baca hadis. Mereka mengaji, tak banyak saru macam hari ini, macam-macam maklumat. Yang betul, yang salah baca lagu. Di masa itu mereka tumpu pada Quran, pada hadis Nabi SAW. Maka tak campur banyak perkara yang lain. Allah Ta'ala menggambarkan hari kiamat. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Belum siapa ayat ni. Fa idza nuqira an-naqur, rebah selalu mati. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Hari itu hari yang sangat menyukarkan, yang memayahkan. Alal kafirina ghairu yasir. Kepada orang kafir tidak mudah. Mana kepada orang kafir lebih payah lagi. Orang kafir ni yang melawan lah. Yang melawan. Lawan apa? Lawan Quran. Bukan nanti sembah berhala, sembah salib, sembah macam-macam. Waktu kafir juga. Termasuklah yang lawan Quran, yang lawan hukum Quran, yang lawan ayat-ayat dia, yang lawan petunjuk Quran. Nak cari senang hidup dunia, merasakan hidup dengan Quran ni susah sangat, payah rezeki, maka pilih yang mudah, yang mudah makan, yang mudah dapat duit, yang mudah itu. Tolak Quran. Itu termasuk yang kafir, yang engkar, yang melawan Quran. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dan orang yang aku ciptakan seorang diri. Aku ciptakan dia seorang diri. Dimaksudkan di sini ialah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi.
seorang pemimpin Mekah yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melawan Islam, yang menentang Islam, yang melawan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang menentang agamanya. Biarkan aku, Tuhan kata, dan orang yang aku kan jadikan dia seorang, bermula dengan seorang, tak ada bini pun, lepas tu kahwin, lepas tu ada anak isteri, ada harta pula. Waj'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan kepadanya harta yang banyak melimpah ruah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni ada harta di Mekah, ada harta di Taif, ada kebun tanaman dan ada kebun hayawan, kambing-kambing, unta-unta, kuda-kuda, kuda-kuda yang banyak, unta yang banyak, kambing yang banyak, kibah yang banyak, dan pohon-pohon buahan yang banyak, hamba-hamba yang banyak, khadam-khadam yang banyak. Kayanya dia, sehingga hartanya tidak putus-putus, sama ada di musim panas ataupun di musim sejuk. Ada orang musim sejuk tak ada rezekinya, musim panas ada. Ada orang musim panas ada rezekinya, musim sejuk tak ada. Dia ni sepanjang masa Tuhan beri pada dia yang dapat hasil musim panas dan musim sejuk. Kerana ada kebun tanaman dan ada kebun binatang ternakan. Kayanya dia. Wa banina syuhuda, dan ada anak-anak pula. Wa banina syuhuda, ada anak-anak, anak-anak yang ramai, anak-anak di Mekah dan anak-anak di Taif. Dikatakan ada 7 orang anak. Satu riwayat kata 13 orang anak, satu riwayat kata 12 orang anak, satu riwayat kata 10 orang anak. Yang pentingnya ada anak-anak, anak-anak yang boleh membantu dia, yang boleh menolong dia, yang sentiasa bersama dengan dia, menyaksikan dia bergilir. Wa mahattu lahu tamhida, dan aku berikan kepadanya kehidupan yang senang lenang. Maka dia hidup dalam keadaan senang lenang. Hartanya banyak, anaknya banyak, khadamnya banyak, hambanya banyak, kebunnya banyak, binatang ternakannya banyak, pitihnya banyak, banyak belaka. Summa yatma'u an azida, kemudian dia tamak nak banyak lagi. Tuhan kata, sudahlah banyak, tak puas nak banyak lagi. Disebut dalam hadis, perangai manusia, kalau dia beri kepadanya satu lembah yang penuh dengan emas, lembah yang penuh dengan emas, dia nak satu lembah lagi. Beri satu lembah boleh, 2, nak lembah lagi penuh dengan emas. Itulah manusia. Padahal emas lori padang dah. Ini satu lembah emas tak cukup. Ini perangai manusia. Hingga masuk dalam tanah barulah habis segala-galanya. Al-Walid bin Mughirah ni mahu banyak, kala tidak sekali-kali. Tuhan kata cukup. Aku beri mengikut qadar yang cukup kepada dia, untuk dia nak bermarga, nak bermegah, senang lenang. Innahu kana li ayatina anida, sesungguhnya dia sangat menentang ayat-ayat kami yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menentang ayat-ayat Quran. Pada dia seorang yang kaya, yang sihat, yang bijak. Sihat, yang bijak, yang pandai. Tuhan akan terangkan bagaimana bijak dia. Sa'urhiquhu su'uda, aku akan bebankan dia di dalam neraka yang sentiasa mendaki. Sudahlah masuk neraka, panjak bukit neraka pula. Terjun dalam gaung, panjak pula. Itu nasib yang diterima oleh Al-Walid dan Al-Mughirah ini. Seorang yang senang dalam dunia,
hidup tapi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia berfikir, dia menentukan sikapnya. Diriwayatkan bahawa pemimpin-pemimpin Quraisy menugaskan dia untuk memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pujuk Nabi, kerana dia seorang yang kaya, seorang yang senang, seorang yang bijak, seorang pemimpin yang dihormati kerana kayanya. Lalu bertemu dengan Nabi SAW, dan Nabi membaca Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Alim, hingga akhir ayat. Nabi baca ayat Quran depan dia. Bila Nabi baca ayat Quran, dia tercengang mendengar ayat Quran itu. Dan berkata, wallahi laqad sami'tu minhu kalaman ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin wa inna lahu lahawlawah wa in alaihi latulawah wa in alahu lamuthmir wa inna asfalahu lamughdiq wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih ma yaqulu hadha bashar. Dia balik, dia dengar ayat Quran. Dia kata, aku dengar ucapan yang tak pernah aku dengar. Ini bukan cakap manusia, bukan cakap jin. Ucapan yang sangat menarik, yang sangat manis, yang sangat indah, yang tidak boleh diatasi ucapan itu. Ini bukan cakap manusia, kata dia. Ini bukan cakap manusia. Setelah dia mendengar ayat Quran, kerana dia orang bijak, ini bukan cakap manusia, bukan cakap jin. Cakapan yang indah. Lalu orang ramai berkata, Sabba al-Walid la tusabbawunna Quraisy kullaha. Sudah kerjalah Al-Walid dah tukar agama, masuk Islam. Nanti orang ramai akan terpengaruh dengan dia. Lalu Abu Jahal kata, mu jadi begitu ke? Lalu dia terpengaruh dengan Abu Jahal pula. Dan duka cita bila orang Quraisy menolak dia. Bukan duka cita kerana tolak Quran, duka cita kerana orang ramai tolak dia, duduk ke orang ramai. Bukan ke ayat Allah, petunjuk Allah, duduk ke orang ramai. Kita ikut orang ramai lah. Ikut orang ramai lah. Kita cerdik, ikut orang ramai juga. Ini ramai hari ni orang cerdik, orang bijak, orang pandai, gaji mahal, duit banyak. Ikut orang ramai juga. Ini dia. Ini orang yang Al-Walid bin Al-Mughirah. Hartanya ada, kekayaannya ada, kebijaksanaannya ada, tapi ikut orang ramai. Orang ramai hak bodoh, yang menolak Al-Quran. Lalu dia menunjukkan kemarahannya dan kesombongannya. Lalu dia tanya orang ramai, apa pandanganmu tentang Muhammad? Orang kata dia gila lah, Muhammad gila. Kita letak tak gila, dia bukan orang gila. Muhammad tidak gila. Maka dia molek. Dia penyair. Muhammad bukan penyair. Ayat-ayat yang dibaca itu bukan syair. Bukan syair. Syair pun bukan. Dia pembohong. Nak kata pembohong tak boleh juga. Dia tak pernah bohong, kata dia. Nak kata pembohong tak boleh. Nak kata tok nujung tak boleh. Nak kata ahli sihir tak boleh. Nak kata penyair tak boleh. Dah kita nak letak apa? Pada pandangan aku, kita ubah nama dia ahli sihir. Ahli sihir ini boleh memisahkan antara suami dan isteri, memisahkan keluarga dan anak beranak. Kerana ajaran dia menyebabkan orang ramai pecah belah. Ajaran yang dia bawa ni menyebabkan anak beranak jadi pecah belah. Sebahagian ikut dia, sebahagian tak ikut dia, jadi balah. Ini kerja ahli sihir. Yang memisahkan suami dan isteri, yang memisahkan keluarga dan keluarga, yang memisahkan sahabat handai. Ini kerja ahli sihir. Maka gelaran yang lebih mudah kita namakan dia ahli sihir. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah.
faqutila kaifa qaddar. Maka dilaknatkan dia oleh Allah, dicelakakan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala celakakan dia, gambarkanlah betapa celakanya. Memang paling celaka lah. Orang cerdik, orang bijak, orang kaya, orang duit banyak. Duit banyak, dah takut apa dia? Duit banyak, dia boleh hidup dengan sendiri, takut apa? Ni dah duit banyak pun tak mau ikut Islam juga. Pakak tinggi tak mau ikut Islam juga. Cerdik pandai tak mau ikut Islam juga. Pasal apa? Nak ikut orang ramai. Kita cerdik ikut orang ramai. Orang ramai yang bodoh, yang sesat. Patutnya gunalah akal cerdik yang diberi oleh Allah. Summa qutila, kemudian dilaknatkan dia. Laknat demi laknat. Dimatikan dalam keadaan kafir, dalam keadaan dilaknat sehingga hari kiamat. Kaifa qaddar, bagaimana nak menentukan qadar dia? Summa nazara summa abas, Tuhan kata dia berfikir, dia menunjukkan masa muka dia. Mula mikir, hak Nabi bawa ni betul sungguh. Bila orang ramai tekan dia, masang muka marah ke Nabi pula. Wabasar, menunjukkan kuk muka dia. Summa adbar, kemudian dia berpaling daripada Islam, menolak Islam. Wastakbar, dan sombong. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Lalu dia berkata, ini semua Muhammad ni adalah sihir yang boleh mempengaruhi orang ramai. In hadha illa qaulul bashar. Tidak ada apa yang diucap oleh Muhammad melainkan cakap manusia, bukan firman Allah. Itu cakap manusia, cuma dia pandai pada orang lain. Dia pandai menggunakan sihirnya mempengaruhi orang lain. Tuhan kata, sa'uslihi saqar. Aku akan bakakan dia ke dalam neraka, Tuhan kata. Dahsyat kalau orang Tuhan sebut aku baka dia dalam neraka. Atas dunia ni Tuhan sebut dah, aku baka dia dalam neraka. Ulama mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabar. Bi khususis sabar. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebab yang khususnya Al-Walid bin Al-Mughirah ni seorang yang cerdik, yang bijak, yang kaya, yang duit banyak, yang dihormati dalam masyarakat. Itu sebabnya. Cerdik, tak guna cerdik dia. Kaya, takut juga. Pengaruh dia besar, takut ke orang ramai. Tak berdiri dengan sendiri, memilih petunjuk Allah Ta'ala. Begitulah orang yang macam dia sehingga hari ini, sehingga hari kiamat. Orang yang cerdik, yang mengaji tinggi, yang ramah, yang pakak besar, yang kaya, yang hidup mewah, yang senang, yang ada kekuatan, tapi lawan Islam. Tolak Islam. Pasal apa? Nak ikut orang ramai. Ikut apa yang ada pada hari ini. Walaupun salah, ikutlah. Tuhan kata, sa'uslihi sakar. Aku akan bakakan dia dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar. Adakah kamu tahu apa dia sakar itu? Tuhan tanya. Mu tahu tak wahai Muhammad, sakar itu mendatang apa? Mu tahu sakar itu apa? La tubqi wa la tadar. Bila dimasuk ke dalamnya, dibakar, tidak ada yang tinggal. Dagingnya, kulitnya, tulangnya, oraknya, habis dibakar semua sekali. Tapi tak mati. La tubqi wa la tadar. Tidak ada tinggal sedikit pun. Lawahatun lil bashar. Yang mengubahkan rupa dia. Dahsyatnya neraka sakar ini. Diseksa, dikembalikan semula, diseksa dalam keadaan yang sangat dahsyat. Itu ialah balasan kepada mereka yang bijak, yang cerdik, yang kaya, yang ramah, yang kuat pengaruh, tetapi lawan Islam. Tolak Quran, tolak petunjuk Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang adalah zaman Nabi Musa ada Qarun. Tiap-tiap nabi ada orang yang macam ni.
Tiap-tiap zaman ada orang yang macam ni. Zaman ni Nabi tak ada, tetapi ajaran Nabi masih ada. Orang bawa ajaran Nabi masih ada, dan orang yang lawan dia yang sifatnya macam ni ada. Ada. Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Sekiranya orang yang macam ni tak bertaubat, tak sedar, tak insaf. Kalau dia bertaubat, dia sedar, dia insaf, Tuhan selamatkan dia. Macam Abi Sufyan. Abi Sufyan dah masuk Islam dulu, Muawiyah dah masuk Islam dulu, Ammar bin As dah masuk Islam dulu, Suhail bin Ammar dah masuk Islam dulu. Suhail bin Ammar yang buat perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi tu. Nabi kata, tulis Ali Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, aku tak pernah dengar kata ni. Tulis Bismikallahumma. Nabi kata, tulis Bismikallahumma. Sayyidina Ali pun tulis. Inilah perjanjian yang dimeteraikan di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Ammar. Macam mana pula aku sebut Suhail bin Ammar, mu sebut Muhammad Rasulullah. Sebut nama ayahmu lah, Muhammad bin Abdullah. Aku tak percaya mu ni Rasulullah. Kalau aku percaya mu Rasulullah, aku masuk Islam dah. Ha? Tulis Muhammad bin Abdullah. Nabi kata orang Ali, buang Muhammad Rasulullah tu, tulis Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak mau buang. Nabi tanya kat mana? Nabi tak tahu baca. Kat mana? Sayyidina Ali kata, Sayyidina Nabi pun sapu dengan tangan dia. Buang tulisan. Barulah Muhammad bin Abdullah. Di mana Suhail bin Ammar ni akhirnya masuk Islam. Masuk Islam. Ada orang yang lawan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Ada orang yang begitu nak bunuh Lambi lah macam, akhirnya masuk Islam. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah ni sabar mati. Ikut Abu Jahal juga dia. Sama-sama. Jadi hak yang lawan sabar mati tak dan bertaubat inilah sa'uslihi saqar. Aku bakarkan dia dalam neraka saqar, Tuhan kata. Neraka yang menghapuskan semua rupa dia. Semua tubuh badan dia. Dia hapuskan. Tak mati. Jadi semula, dia seksa pula. Begitulah seterusnya. Inilah balasan orang besar, orang cerdik, orang pandai, orang kaya yang lawan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam.